Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Saudari Nur Ain binti Abdul Rahman, Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Salbiah binti Syahari, Timbalan Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Wakil Naib Presiden UMNO Malaysia, Wakil-Wakil Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Suraya Yaakob, Yang berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin, Yang berhormat Datuk Seri Haji Tajuddin bin Abdul Rahman. Yang berbahagia Saudari Nurul Amal binti Muhammad Fauzi, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Asuma Bibi binti Muhammad Sali, Penolong Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Hajah Siti Hawa binti Abu Hassan, Penolong Bendahari Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Muzana binti Muhammad, Ketua Penerangan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Barisan Exco dan Ketua Pergerakan Puteri UMNO negeri-negeri. Tidak dilupakan rakan-rakan perwakilan yang menonton secara maya di negeri dan bahagian-bahagian di seluruh negara. Turut dialukan para pemerhati, div-div jemputan dan rakan-rakan media serta saudari-saudari, tidak lupa sahabat saya, saudari rohani daripada Puteri Khimah. Terlebih dahulu, saya ingin rakamkan ucapan terima kasih kepada semua perwakilan yang hadir ke Perhimpunan Agung Pergerakan Puteri UMNO pada kali ini. Perhimpunan kali ini sebenarnya adalah perhimpunan untuk tahun 2020 yang sepatutnya diadakan pada tahun lepas. Namun, kesulitan akibat wabak COVID-19 menghambat kita untuk menangguhkan perhimpunan ini beberapa kali. Alhamdulillah, walaupun terdapat usaha pihak-pihak tertentu untuk cuba mengharamkan UMNO, kita masih mampu berada di dalam dewan ini untuk menyuarakan suara hati dan rintihan rakyat. Hari ini juga menjadi hari yang bersejarah. Format kita berbeza. Hanya sejumlah kecil sahaja yang berada di dalam dewan ini dan selebihnya berada di kawasan masing-masing. Kita patuh kepada peraturan. Kita tidak mahu menjadi penyumbang denda RM10,000 seorang kerana melanggar SOP. Kita tidak mahu dipanggil kluster kayangan yang berbeza dengan rakyat biasa sekiranya melakukan kesilapan. Saudari-saudari sidang perwakilan sekalian, masa berlalu begitu pantas sekali. Sudah hampir 3 tahun kita melewati kekalahan kita sejak tahun 2018. Kita move on dan kita bangkit kembali. Masih teringat dalam persidangan kita tahun lalu, di tahun 2019, kita begitu bersemangat mengkritik Kerajaan Pakatan Harapan. Kita bercerita tentang pembohongan besar mereka. Kita berulang kali menyebut salam 15,000 selepas kemenangan besar di Tanjung Piai. Semua itu adalah kenangan yang paling manis untuk kita semua. Kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan pakatan kegagalan. Mereka kalah sebanyak 7 kali PRK berturut-turut. Seperti dalam permainan bola sepak. Setelah kena 7 gol berturut-turut, mereka mengelabah dan hilang pedoman. Dengan izin Allah,
PH yang menjatuhkan kita telah menjatuhkan diri mereka sendiri selepas itu. Kini telah genap setahun kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Terbentuk pula selepas itu kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perikatan Nasional ataupun PN. Sebahagian pemimpin PN terdiri dari mereka yang menerajui PH dahulu. Ketika itu, kita dituntut untuk membuat keputusan drastik, untuk membuat keputusan di luar dari perancangan asal kita. Ini termasuklah mengizinkan ahli-ahli parlimen kita menarik nafas sejenak, menyokong kerajaan baru ke pimpinan mereka. Saudari-saudari sidang perwakilan sekalian, kita jelaskan dulu. Sokongan parti kita sememangnya bersifat sementara. Hanya sementara untuk memberi kestabilan kepada negara akibat kemelut perletakan jawatan Perdana Menteri ke-7. Lebih-lebih lagi, ketika itu negara ini dilanda wabak COVID. Negara dan dunia dilanda wabak COVID-19. Perang melawan COVID menuntut kita memberi kerjasama kepada kerajaan ketika itu sehinggalah ke hari ini. Kita sedar dan kita turut bertanggungjawab dalam memberi kestabilan ketika negara melawan COVID. Namun, kerjasama sewaktu perang, sepatutnya berakhir sebaik saja perang reda. Itulah yang ditegaskan sekali lagi oleh parti kita baru-baru ini. Hubungan kita dengan PPBM hanyalah sehingga parlimen ini dibubarkan dan tiada sebarang kerjasama pada PRU ke-15 nanti. Keputusan parti mesti dihormati. Prinsip parti menguasai kerajaan mesti dipertahankan. Kita turut bersetuju. Sebahagian dari kita menganggotai kabinet baru ini. Kita bangga. Sewaktu perang melawan COVID, menteri-menteri kita dari UMNO melaksanakan tugas mereka dengan baik dan berkesan sekali. Dari penjagaan kesihatan, dari keselamatan, sehinggalah kepengurusan vaksin. Kita ucapkan tahniah kepada menteri kita. You are the best. You are the best. Kita mahu mereka bukan saja menjadi penyumbang kepada negara, bahkan dinaikkan ke martabat yang lebih tinggi. Syaratnya, kerajaan yang memerintah mestilah kerajaan yang diterajui oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kita tidak mahu sekadar berada di pentas yang sama, tetapi hanya sebagai penyanyi latar. UMNO parti besar mesti menjadi pemain utama dalam menentukan dasar dan masa depan negara. Ini adalah matlamat kita. Ini adalah fundamental dalam hubungan parti kita dengan parti-parti lain. Terutamanya dengan mereka yang sememangnya diasaskan untuk memusnahkan kita dulu. Yang merampas kerusi-kerusi kita. Yang kuasa diperolehi bukan melalui proses demokrasi yang betul, tetapi dengan menerima mereka yang berpaling tada. Dengan mencuri pemimpin dan ahli-ahli kita. Dan terus berusaha mengambil penggerak-penggerak akar umbi kita, termasuklah di kampung-kampung. Bagi kita, tindakan seperti ini bukanlah tindakan kawan, tetapi itu adalah perangai lawan. Saudari-saudari sidang perwakilan sekalian, PPBM tumbuh dari benih yang tersisih dari pokok asal UMNO.
PBBM hidup hanya kerana mendapat baja dari DAP dan PKR. Sebab itu, orang PBBM yang tulen tidak heboh pun pasal no DAP, no PKR. Sebab kerusi asal yang mereka menang pun atas ihsan DAP dan PKR. Bagi kita, no DAP, no PKR is done deal. Tidak boleh dipertikaikan. Setuju 100%. Cuma kita hanya nak tambah satu lagi. No DAP, no PKR dan no PBBM. Sebab kita tahu tujuan asal PBBM memang untuk memusnahkan kita. Cuma sekarang mereka sudah kehilangan baja dan sangat mengharapkan UMNO menjadi baja untuk mereka hidup subur kembali. Apakah kita perlu menjadi baja kepada pokok dedalu parasit yang menumpang kita dan kita tahu pasti akan membunuh kita di masa depan? No PBBM, no DAP and no PKR. Bagi kita, politik dedalu adalah scheme of things yang mereka sebut-sebut. Ini adalah doktrin, ini adalah ideologi mereka yang kita kena faham. Doktrin untuk membolehkan golongan minoriti menguasai golongan majoriti dan akhirnya membunuh golongan majoriti itu. Dedalu tidak hanya hinggap satu pokok. Dia akan pergi ke mana-mana pokok dan akhirnya akan membunuh pokok asal itu. Dulu kita pernah dengar kata-kata Abraham Lincoln. Demokrasi is government of the people, by the people, for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Saya juga pernah dengar orang mempersendakan kata-kata ini. Government fool the people, of FOOL, fool, memperbodohkan rakyat. By the people, BUY, membeli rakyat. Dan of the people, OFF, menjauhi rakyat. Adik-adik puteri yang Kak Ida sayangi sekalian. Kita senyum dulu. Pada mulanya, saya fikirkan apa yang diperkatakan itu berlaku di negara lain. Rupanya, apa yang berlaku di negara kita hampir sama. Sebab dulu kita dengar, himpunan bersih 1, bersih 2, bersih 3 dan bersih 4 mengumpulkan beratus ribu orang di jalan raya, melaung tentang pilihan raya yang bersih dan demokrasi yang tulen. Bila menang pilihan raya, sepatutnya buatlah kerja untuk rakyat. Tetapi sebaliknya, tidak begitu. Bila kerajaan berubah di tahun 2018, kita lihat apa yang lebih penting untuk mereka ialah mengukuhkan kuasa orang yang sudah berkuasa. PBBM mengambil 15 kerusi yang kita menang untuk mengukuhkan kedudukan mereka di kalangan parti Pakatan Harapan. Demokrasilah sangat. Demokrasilah sangat. Demokrasi apakah ini? Inilah permulaan scheme of things, falsafah kuasa PBBM. Adik-adik sekalian, tren beli belah kerusi dah bermula dari waktu itu sehinggalah ke hari ini. Inilah demokrasi by the people,
membeli wakil rakyat atas nama demokrasi. Kita tak dengar pula sebarang komen-komen bersih atas trend yang berlaku ini. Apakah pemimpin bersih pun sedang tunggu untuk dibeli? Nampaknya himpunan beratus ribu orang hanyalah untuk fool the people, hanyalah untuk memperbodohkan rakyat. Selepas itu mereka akan cari 1000 alasan untuk mengenepikan rakyat. Ada yang kata lompat tak salah, lompat tak langgar undang-undang. Benar, sehingga sekarang memang belum ada sebarang undang-undang yang lompat parti. Tiada undang-undang bukan bererti itu benar. Tipu isteri pun tak ada undang-undang, tapi itu tidak bermoral. Buang air besar depan orang ramai, tak ada undang-undang, tapi itu tak betul. Berhutang, tak bayar hutang, kerja kencing kawan yang susah, itu pun tiada dalam undang-undang, tapi itu sangat tidak bermoral. Siapa pernah kena dalam dewan ni? Benar. Undang-undang tak boleh hukum mereka. Yang boleh hukum mereka ialah rakyat. Rakyat mesti sepakat mencemuh tindakan tidak bermoral mereka. Mengkhianati mandat rakyat adalah tidak bermoral. Membelakangkan kehendak rakyat adalah satu pengkhianatan yang mesti ditentang. Lompatlah sejauh mana, peganglah jawatan setinggi mana, tetapi anda tetap tidak bermoral. Parti politik bukan sekadar dilihat dari segi ideologinya, bukan sekadar dilihat dari dasarnya semata-mata, tetapi himpunan pengikut dan pemimpinnya. Sekiranya di sana berhimpunnya ramai pengkhianat yang melompat ke sana ke sini, ia tidak ubah seperti hanya kandang yang tidak sesuai dihuni oleh mereka yang bermaruah. Sebab itu, sekiranya dalam parti kita, pemimpin di atas gagal menegur dan memperbaiki kejijikan ini, kita, anak muda, akan bersuara lantang menegur mereka. Termasuklah pemimpin kita sendiri. Kita tidak rela. Kita tidak rela orang yang kita sanjung, yang kita angkat dan kita berkorban untuk mereka bergantayangan menilai, mempersendakan parti kita apabila berada bersama di kandang pengkhianat. Kalau mereka menuding kita dengan macam-macam kluster, kita tuding pula mereka sebagai kluster pengkhianat dan kluster dedalu. Kita juga tidak mahu ada pemimpin kita berterusan bekerjasama dengan kluster pengkhianat. Apatah lagi menjadi gembala politik, mengusung orang kita ke sana kemari, memberi makan dan minum bertujuan menggemukkannya dan akhirnya untuk disembelih menjadi makanan kepada tuan besar mereka dari kluster pengkhianat dan kluster dedalu itu. Mari kita menzahirkan kesetiaan kepada parti. Mari kita menzahirkan idealisme perjuangan kita yang murni. Kita sepatutnya mengeluarkan air mata darah sedih apabila melihat keadaan yang paling tidak menentu sejak 3 tahun UMNO hilang kuasa. Kita menuju kehancuran dan boleh menjadi negara gagal, fail state. Sebab itu, kita mesti mengingatkan siapakah yang dulunya membohongi rakyat untuk menjatuhkan kita. Ini termasuklah
Janji-janji 100 hari pemimpin yang mabuk kuasa dulu. Mari kita ingatkan anak-anak muda untuk meneruskan tuntutan janji 100 hari mereka dulu. Menukar nama PH kepada PN tidak mensucikan mereka. Mana janji hapuskan tol dulu? Mana janji hapuskan PT-PTN dulu? Mana janji pendidikan percuma dulu? Mana janji hapuskan hutang felda dulu? Bukankah ini semua virus yang disuntik hingga menyebabkan kebencian rakyat terhadap kita dulu? Virus ini belum dihapuskan. Bahkan kita sama sekali tidak boleh menjadi vaksin supaya rakyat imun atau lali dengan mereka dan melupakan dosa-dosa mereka terhadap UMNO dan Barisan Nasional. Bersedialah untuk berhadapan dengan dua front politik. Menentang PH yang bernama PH dan menentang PH 2.0 yang bernama PPBM. Kedua-dua mereka, kita minta rakyat sabitkan kesalahan di atas janji-janji palsu mereka. Minum dulu. Adik-adik puteri sekalian, sebagai anggota dan penggerak parti, kita berhak mengingatkan ahli-ahli parlimen kita yang masih bersama kita bahawa mereka menang kerana parti. Mereka menang kerana penat jerih kita. Mereka menang kerana pengorbanan kita semua untuk mereka pikul amanah mewakili parti kita. Kita mesti tuntut mereka untuk terus mainkan peranan, bertanya kepada kerajaan ini tentang tanggungjawab mereka sebagai kerajaan. Apakah hanya dengan slogan Kerajaan Melayu kita benarkan kerajaan ini menjadi kerajaan separuh masa? Kena tanya mereka, apakah Kerajaan Melayu PN ini lebih baik dari Kerajaan Melayu BN dulu? Kalau Kerajaan PH pernah diibaratkan sebagai kerajaan cap ayam, apakah kerajaan ini bukan cap ayam? Apakah setelah BN dijatuhkan, mereka telah berjaya memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat? Benar, wabak COVID memberi kesan kepada ekonomi kita, kepada ekonomi dunia. Namun apakah prestasi kita lebih baik atau lebih buruk berbanding negara-negara lain? Saudari-saudari sekalian, laporan Bank Dunia dan agensi kewangan baru-baru ini amat membimbangkan. Saat ini, ekonomi kita semakin meruncing. Pendapatan negara jatuh teruk. Pelaburan asing pun jatuh teruk ke paras yang paling corot di ASEAN. Bahkan banyak pelabur menutup operasi di negara kita dan lari ke negara-negara lain. Walaupun di sana pun ada COVID, bahkan lebih teruk dari kita. Larinya pelabur-pelabur ni adik semua menyebabkan peningkatan pengangguran yang mana lebih 800,000 orang dan majoritinya adalah anak muda. Ringgit tak boleh bertahan. Sekaligus benda-benda ni semua meningkatkan kos sara hidup rakyat. Kalau tren ini berterusan, jangan pula 10 atau 20 tahun lagi anak-anak cucu kita pula akan merantau mencari kerja di negara jiran. Mungkin ketika itu di sana susu dan madunya lebih manis, lebih enak. Dulu kita bangga kita pernah digelar salah satu Asian Tiger di rantau ini. Apakah tiger itu sudah menjadi kucing manja yang semakin tidak bermaya?
Inilah bahananya. Kalau kita dipimpin oleh orang yang tidak sepatutnya. Nak tanya, apakah Asian Tiger akan menjadi Asian Frog? Kerana yang jaga ekonomi kita bukan pakar ekonomi, tetapi pakar lompat melompat. Larinya pelabur kerana hilangnya kepercayaan dunia kepada negara kita. Banyaknya keputusan flip-flop semasa 22 bulan pemerintahan PH dulu. Apakah kita ingat banyaknya projek U-turn kerajaan dulu? Berapa keputusan dan berapa perjanjian dengan kerajaan dan syarikat-syarikat asing dibatalkan hanya kerana ia dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Berapa banyak angka-angka data kewangan negara yang dimanipulasikan hanya untuk membuat cerita tentang keburukan kita. Saudari-saudari sidang perwakilan sekalian, hutang negara yang tak sampai 1 trilion masa-masa pemerintahan kita, tetapi mereka buat cerita, mereka buat reka cipta seolah-olah di bawah kita semuanya teruk. Kalau benar kita teruk, sepatutnya Malaysia sudah lama bankrupt. Namun Malaysia tak bankrupt pun. Sebab apa? Kerana kita. Nisbah hutang kerajaan kepada KDNK sudah naik 62%. Melebihi had 60% yang diluluskan Parlimen pada Ogos tahun lalu. Kantung Petronas terus dijarah. Dividen Petronas kepada kerajaan dinaikkan kepada 34 bilion sewaktu Petronas mengalami kerugian di saat kejatuhan harga minyak dunia. Menjarah Petronas seperti membunuh angsa yang bertelur emas. Tamak untuk mendapatkan laba segera, kita bunuh pengeluar laba itu. Akhirnya, tidak ada apa lagi yang tinggal untuk anak-anak cucu kita. Kita tak faham. Kenapa kerajaan perlu jual aset strategik negara? Kita tak faham. Kenapa kerajaan PN teruskan agenda penjualan aset negara gagal kerasi PH. Khazanah Nasional telah menjual 8 bilion aset miliknya. Petronas menjual lebih 6 bilion kepentingan sahamnya. PNB melupuskan dana unit amanahnya lebih 56%. Soalnya, kenapa aset-aset kepentingan Melayu dan Bumi Putra yang dijual? Sepatutnya kekayaan dan aset rakyat yang dikumpul masa BN ini terus dipelihara dan ditambah. Jadi, bila banyaknya bantuan-bantuan yang diumum berkali-kali, bukanlah kerana kehebatan kerajaan mendapat punca-punca pendapatan baru. Ia hanyalah pemberian yang diperolehi melalui tambahan hutang yang berganda-ganda. Menjarah kantung Petronas dan hasil penjualan aset-aset strategik negara yang dibina oleh Barisan Nasional dulu. Oleh itu, kita janganlah seronok sangat. Saya ingatkan sekali lagi, kejatuhan pertumbuhan ekonomi, hutang negara meningkat, penjualan aset negara, pengangguran yang besar, ini adalah ciri-ciri negara gagal dan ini amat menggerunkan kita. Di mana menteri-menteri ekonomi kita dalam menangani kejatuhan yang berterusan ini? Di mana menteri ekonomi kita untuk menjawab tentang langkah-langkah baru menarik pelabur, meningkatkan nilai ringgit, mengurangkan beban hutang negara dan menyediakan peluang pekerjaan yang mencukupi kepada kita anak muda? Saudari-saudari sidang perwakilan sekalian, prasyarat negara yang maju mesti diperkuatkan dengan sistem infrastruktur terbaik.
Apakah rancangan infrastruktur moden kerajaan sekarang ini lebih baik dari rancangan kita dulu? Kita saksikan di Lembah Kelang. Ada MRT 1 siap, MRT 2 hampir siap. Itu pun orang dah berbunyi kata stesen tak ada kelas, tak sehebat dengan stesen MRT zaman BN dulu. MRT 3 dibatal. PAN Borneo tertangguh, terutama ini Sabah. Kesian orang Sabah. ECRL untuk Pantai Timur tergendala. Bandar Malaysia tak jadi seperti yang dirancang. High speed rail Kuala Lumpur Singapura pun dibatal. Dulu orang kita kagum dengan kepantasan kereta api Jepun dan sekarang yang terpantas adalah di China. Kita difahamkan negara jiran kita pun sedang rancak melaksanakan projek kereta api lajunya. Mungkin satu masa nanti anak-anak kita kena pergi ke sana kalau ingin rasa naik kereta api laju. Hakikatnya semua projek-projek ini bukan sekadar sedap merasa, indah mata memandang dan untuk kesenangan rakyat. Ia lebih daripada itu. Projek mega adalah penjana pertumbuhan ekonomi negara. Terhentinya projek-projek ini, maka banyaklah aktiviti ekonomi tergendala. Pekerjaan akan terencat dan segala limpahan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat juga akan terbantut. Ekonomi tanpa pertumbuhan akan menyebabkan rakyat berundur ke belakang dalam kesusahan. Dulu kita dengar cerita kasut hitam, cerita kereta terbang dan macam-macam lagi cerita ataupun perkara pelik yang menggambarkan kerajaan PH dulu adalah kerajaan syok sendiri. Kita puji menteri-menteri kita yang kompeten ketika berada dalam kerajaan. Tapi maaf kata, ada menteri-menteri kita yang dulu dilihat cerdik dan hebat ketika bersama BN, tetapi setelah melompat ke PPBM, mereka jadi kaku dan beku. Kita juga berhadapan dengan kehilangan keyakinan dunia terhadap sistem pendidikan kita. Apakah formula baru mereka untuk memperbaiki kekurangan yang ada? Terutamanya dari segi menyediakan generasi baru yang boleh bersaing dengan negara lain di zaman 5G dan revolusi IR 4.0. Saudari-saudari sidang perwakilan, ingatlah, menjadikan negara ini maju dan menjadikan negara ini berpendapatan tinggi banyak bergantung kepada sistem pendidikan kita. Mampukah kita mengeluarkan mereka yang boleh dipasarkan dalam pasaran pekerjaan yang berpendapatan tinggi? Ini memerlukan fokus, kerana tak mungkin kita mengharapkan pelaburan yang berimpak besar datang kemari kalau rakyat kita tidak terdidik menjadi tenaga kerja mereka. Ini termasuklah pendedahan kemahiran teknologi digital yang menyeluruh. Oleh itu, infrastruktur digital kita mestilah dipertingkatkan dan diperluaskan di seluruh negara. Jurang digital adalah isu yang serius kerana ia akan turut melebarkan jurang pendapatan rakyat negara ini. Tahun ini adalah the lost year dalam pendidikan kita. Anak-anak kita sekejap pergi sekolah, sekejap tak pergi sekolah, sekejap boleh guna internet, sekejap tak boleh guna internet. Dari anak, dari guru, sampailah ibu bapa, semua dalam keadaan yang kelang kabut. Dan keputusan flip-flop ini memburukkan lagi keadaan. Ke mana hala tuju sistem pendidikan kita? Kita juga harus bertanya, apakah rancangan kerajaan ini untuk meningkatkan taraf wanita atau menyelesaikan isu-isu berkaitan keganasan rumah tangga dan diskriminasi terhadap kaum hawa? Ingatlah, dalam situasi kemelesetan, banyak rumah tangga bergelora, banyak rumah tangga bergolak. Wanitalah
yang menjadi mangsa paling teruk. Siapa yang boleh memberi perangkaan? Berapa banyak perceraian yang berlaku? Dan berapa ramai wanita yang hilang pekerjaan? Apa pula program membantu usaha wanita yang terkesan akibat COVID? Siapa yang dapat huraikan kemurungan yang tidak dicanangkan, yang dialami oleh ramai ibu-ibu yang menyarakan anaknya dalam keadaan serba susah sekarang ini? Malaysia adalah negara yang rendah penglibatan wanita dalam pasaran pekerjaan. Kita sekadar 51% berbanding Thailand dan Vietnam yang jauh lebih tinggi. Perlu ada langkah yang segera diambil bagi membolehkan lebih ramai wanita bekerja. Wanita dalam dilema antara memperolehi pendapatan yang tinggi dan menguruskan keluarga. Ya, ramai antara kita sudah berpendidikan tinggi dan mampu mencari kerja sendiri. Tetapi bila berumah tangga, ini semua berakhir. Pengorbanan terpaksa dilakukan. Pembantu rumah akan menjadi sukar. Jadi antara cadangan kita ialah memandatorikan pusat-pusat penjagaan kanak-kanak di semua tempat yang menjadi tumpuan pekerjaan. Kita mahu di masa depan profesyen penjagaan kanak-kanak ini menjadi profesyen mulia dan sangat penting dalam penjanaan pertumbuhan ekonomi negara. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengukur kemajuan sesebuah negara bukan hanya berasaskan kepada pembangunan fizikal dan angka-angka KDNK-nya semata-mata. Mereka turut mengukur tahap kegembiraan rakyat berdasarkan tahap emosi negatif dan positif mereka. Apa maknanya? Ada lebuh raya besar, ada lebuh raya lebar, adanya bangunan pencakar langit, tapi rakyat hidup dalam kesedihan dan kemurungan. Sebab itu, ada indeks kebahagiaan dunia, World Happiness Index, di bawah PBB. Laporan terakhir pada tahun ini menunjukkan ranking kita jatuh ke tangga 81. Ini sangat berbeza ketika negara berada di bawah kerajaan BN dulu. Sehingga tahun 2018, kita berada di tangga ke-35 dunia. Sejak itu kita terus merundum ke bawah sebanyak 46 anak tangga. Ini fakta penting. Ini fakta penting. Bukan saya yang kata. Bukan UMNO yang kata. Tetapi bangsa-bangsa bersatu yang kata. Rakyat Malaysia lebih happy di bawah barisan nasional. Kalau kita tanya, adakah menteri-menteri kita kisah rakyat happy ataupun tidak? Atau mereka tak kisah, asalkan mereka saja yang happy? Bagi kita, yang lebih penting adalah semua rakyat happy. Mari kita kembalikan zaman barisan nasional. Kegembiraan pasti terjamin. Adik-adik puteri yang Kak Ida sayang sekalian. Sayang kan? Sayang. Apa perancangan kerajaan untuk memperbaiki keadaan ini? Siapakah yang dapat menguraikan masalah kemurungan yang bertambah yang dihadapi oleh rakyat? Segeralah, tolonglah segera mencari solusi untuk menyelamatkan rakyat daripada terus dibelenggu keresahan dan kegelisahan. Hilang kerja dan dibelit hutang, ini adalah antara punca-punca kemurungan. Sebab itulah kita berjuang untuk rakyat, keluarkan wang KWSP dari tabung sebanyak RM10,000. Harapan kita, ia sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang susah. Bank-bank pun janganlah kedekut sangat. Waktu susah ni, berkongsi-kongsilah beban hutang rakyat dengan mereka. Susah Kak Ida, susah. Kita turut ingin tahu,
Apakah gantian mereka terhadap program ekonomi rakyat yang pernah kita anjurkan dalam bentuk jangka pendek dan jangka panjang dulu? Apakah mereka ada rancangan yang lebih baik dari BRIM? Bantuan nelayan, bantuan pertanian, bantuan pekebun kecil yang pernah dibuat oleh BN dulu? Apakah bentuk jaringan keselamatan sosial terhadap mereka yang kehilangan pekerjaan, yang ditimpa kesusahan akibat penutupan COVID? Kemana perginya UTC? Kemana perginya RTC? Kalau klinik satu Malaysia ditutup, apakah mereka ada rancangan yang lebih baik daripada itu untuk membantu rakyat? Dan voucher buku RM250 mungkin kecil di mata kerajaan hari ini, tetapi sangat besar di kalangan mahasiswa yang memerlukan. Adik-adik puteri yang Kak Ida sayang sangat. Kini jumlah kabinet yang terdiri dari menteri dan timbalan menteri yang paling ramai dalam sejarah. Namun rakyat nak tahu ni, apakah jumlah yang sebegini besar, sebegini banyak, lebih menjana penghasilan yang lebih besar? Sila tunjukkan report card ataupun kad kemajuan anda. Apakah kemajuan hanya dinilai berdasarkan berapa banyak pengumuman yang dibuat? Sebelum ini, BN meletakkan tahap gold standard dalam pelbagai ranking dunia. Kita pernah mendapat ranking terbaik sebagai destinasi pelaburan asing dunia. Antara 10 negara ekonomi paling pesat berkembang di dunia dan banyak lagi. Apakah ranking PN lebih hebat dari ranking BN? Apakah kita hanya berpuas hati dengan sekadar mendapat faedah peribadi setelah mendapat jawatan, tetapi rakyat mencemooh kita kerana gagal memberi sesuatu yang lebih baik kepada rakyat? Perhimpunan Agung UMNO bukan parlimen. Namun, Perhimpunan Agung UMNO ini mesti berperanan sebagai parlimen rakyat kerana parlimen sudah digantung fungsinya. Sebab itu, kita pernah bertanya, apa rasionalnya ahli-ahli parlimen diberi allowance yang besar, tetapi parlimen tidak boleh berfungsi? Kalau ahli-ahli parlimen sudah diberi keutamaan untuk divaksinkan, kenapa tidak parlimen diberi keutamaan untuk dibuka? Kita hanya diberitahu melalui data dan sains oleh Menteri PN. Kita tak boleh bersidang kerana parlimen terdiri dari kalangan ramai orang tua. Kalau itulah alasannya, maka sudah tiba masanya orang muda yang ada di dalam dewan ini menggantikan mereka. Ini bukan saya yang kata. Ini data dan sains Menteri PN yang kata. Malu kita sebagai orang politik bekerja memenangkan wakil rakyat kita ke parlimen, tetapi parlimen hanya tinggal menjadi gudang kosong. Malu kita apabila pasar malam dan bazar Ramadan boleh berniaga. Malu kita apabila diberitahu kasino dan tempat tikam ekor pun dah boleh buka. Rumah urut pun dah boleh mengurut. Tapi kenapa parlimen tak boleh? Parlimen adalah tempat di mana proses check and balance, seimbang imbang yang sangat penting dalam perjalanan sesebuah kerajaan. Kini, demokrasi kita dimomokkan kerana keengganan kerajaan membenarkan parlimen berfungsi atas alasan yang dangkal. Apatah lagi, kebawah duli yang di Pertuan Agong sendiri pun sudah menitahkan ia harus berfungsi. Daulat tuanku. Adik-adik puteri yang Kak Ida sayang.
tanpa parlimen, undang-undang boleh dibuat tanpa dibahas. Siapa setuju? Siapa boleh setuju undang-undang kompaun 10,000 dibuat sewenang-wenangnya tanpa dibahas? Siapa setuju undang-undang kompaun 100,000 kerana mempersoalkan darurat boleh diluluskan tanpa dibahas? Selepas ini, lebih banyak undang-undang akan dibuat tanpa dibahas. Sebab itu, kita malu apabila murid dan guru yang belum divaksin pun diminta ke sekolah, tetapi parlimen terus ditutup. Rentas negeri tak boleh, tapi rentas parti boleh pula. Kita sokong vaksin. Kita bukan anti vaksin. Bahkan kita dan Pergerakan Pemuda UMNO turut menjalankan kempen Jom Daftar Vaksin di seluruh negara. Kita menganggap vaksin adalah ekonomi. Menyegerakan vaksin menyegerakan pemulihan ekonomi. Vaksin juga demokrasi. Menyegerakan vaksin akan menyegerakan demokrasi berperanan kembali. Namun kita lihat, kerajaan seolahnya menggunakan COVID sebagai perisai untuk melindungi mereka yang hilang majoriti untuk terus berkuasa. Sebab itu, pelaksanaan vaksinasi perlu disegerakan. Termasuklah mempertimbangkan kaedah yang lebih menyeluruh seperti melibatkan semua klinik-klinik swasta supaya membantu pelaksanaannya seberapa segera. Kita hargai vaksin yang diperolehi secara percuma oleh rakyat. Ini pun dibuat di seluruh negara-negara lain. Namun, kita percaya ada rakyat yang sanggup membayar sedikit kos perkhidmatan kepada klinik ataupun hospital swasta untuk mereka divaksinasikan dengan seberapa segera. Sekaligus, ini juga dapat mengurangkan bebanan hospital kerajaan. Bagi kita, yang paling penting ekonomi dan demokrasi mestilah dipulihkan dengan seberapa segera. Tidak ada alasan lagi. Kita juga hendaklah sentiasa sedar. Sentiasa memerhati apakah pandangan orang terhadap kita, terutama di kalangan netizen sekarang. Jangan ulangi kesilapan kita dulu dengan meremehkan sentimen netizen. Sebab itu kita bimbang. Kalau kita dikaitkan dengan kerajaan yang tidak popular, kita pun tidak popular. Kaji selidik sinar harian bersama Sinchiu Daily mendapati 61% sangat tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan PN. Kajian Email Research dan Utusan Malaysia juga, majoriti responden menyatakan kerajaan ini semakin tidak popular. Bahkan nama-nama parti yang menjadi tunggak pemerintahan sekarang pun semakin tidak popular. Pemimpin kerajaan sekarang pun tidak popular. Menumpang biarlah pada yang kuat. Janganlah menumpang kepada yang membawa rebah. Jadi sebab itu, sempena dengan Perhimpunan Agung kali ini, kita meminta parti untuk mengkaji semula keputusan yang dibuat untuk bersama dengan kerajaan sehingga parlimen dibubar atau tidak lagi bersama kerajaan dengan seberapa segera. Kita tidak tahu bilakah parlimen akan dibubar. Tak mustahil keadaan ini seperti ini akan terus diheret sehingga tahun 2023 dan lebih banyak kerosakan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat dan kita terpaksa pikul beban bersama. Kesian. Kesian menteri-menteri kita. Mereka terpaksa menjawab banyak keputusan-keputusan yang tidak popular dan mengarut oleh kepimpinan kerajaan. Kita menyokong kerajaan yang bebas rasuah.
Kita menyokong kerajaan yang berintegriti. Dulu kita dijatuhkan kerana kuatnya kempen anti rasuah yang ditujukan kepada kita. Kita mahu kerajaan baru ini lebih baik dari kita dan mengemukakan semua langkah menjadikan kerajaan ini lebih berintegriti dan bebas rasuah. Bawah PH, pengakuan bekas peguam negara menunjukkan ada beberapa agensi telah digunakan sebagai instrumen untuk menekan dan untuk menakut-nakutkan musuh politik mereka. Sebab itu, kita tuntut supaya Suruhanjaya Diraja ataupun RCI segera ditubuhkan bagi menyiasat pendedahan ini. Apakah benar pejabat peguam negara menjadi pejabat Gestapo menggunakan instrumen undang-undang? Apakah benar agensi-agensi SPRM dan LHDN dalam menekan dan menindas musuh-musuh politik kerajaan kepimpinan PM ke-7 dan diteruskan oleh PM ke-8 hari ini? Kerja Gestapo adalah mencari jalan menghukum musuh-musuhnya. Kerja Gestapo juga mencari jalan mensucikan sekutunya walaupun melakukan kesalahan. Kita juga ingin tahu, apakah jual beli kerusi ini adalah sebahagian dari menjadikan kerajaan ini lebih bebas rasuah? Atau adakah ini adalah sebahagian dari petanda rasuah sedang berluasa? Kalau COVID perlukan swab test, buatlah swab test rasuah di kalangan mereka yang melompat dan akan melompat lagi selepas ini. Hilangnya perasaan malu dan segan terhadap pengundi mereka adalah ciri awal rasuah. Sama seperti hilangnya deria bau dan rasa yang menjadi petanda awal pengidap COVID. Sepatutnya yang lompat parti ini, kita patut kuarantin. Patut siasat semua tingkah laku dan perbuatan mereka. Apakah di sana ada unsur-unsur rasuah sehingga mereka sanggup mengkhianati mandat pengundi terhadap mereka? Pimpinan melalui teladan. Pemimpin khianat akan melahirkan lebih ramai pengikut khianat. Tidak ada vaksin untuk pengkhianatan. Pengkhianatan adalah penyakit yang tidak boleh diubat. Kerajaan yang diterajui oleh ramai pengkhianat akan meneruskan pengkhianatan dalam apa juga bentuk di masa depan. Termasuklah terhadap rakyat, terhadap harta dan keselamatan negara. Bagi pengkhianat, maruah tidak penting. Apa pun boleh selagi ada yang mahu memberi. Orang muda muak. Orang muda muak dengan permainan politik hari ini. Pergerakan Puteri mesti dilihat sebagai wadah perjuangan anak muda seluruh negara. Kita bukan sekadar dilihat sebagai pembantu parti untuk memenangi pilihan raya. Jauh sekali mengharapkan habuan kerana menjadi sebahagian dari tampuk kekuasaan. Hanya yang hidup di zaman lampau takut pada perubahan. Those who live in the past resist change. Kita mesti menjadi ejen kepada pemodenan pandangan politik baru tanpa melupakan akar umbi kita. Kita juga mesti menjadi inspirasi anak muda untuk melihat negara ini diperintah berasaskan prinsip demokrasi yang murni. Melaksanakan tanggungjawab memajukan negara ini berasaskan keadilan tanpa mengira kaum, darjat dan daerah. Sebagai parti orang Melayu, kita tidak lupa pada akar kita. Kita tidak pernah lupa pada akar kita. Untuk terus berjuang, untuk terus membela nasib orang Melayu, membina negara bangsa Malaysia berteraskan budaya, bahasa dan agama kaum asal negara ini. Dalam menangani masa depan, kita juga mendukung perubahan yang berlaku
bagi meletakkan peranan besar orang muda dalam mencorakkan masa depan negara. Ini termasuklah undi 18 dan pendaftaran automatik untuk mereka. Tidak ada pandang belakang. Tidak ada pandang belakang atas keputusan yang telah dibuat. Tidak ada alasan untuk melengahkannya lagi. Jika ada yang berkata mereka tidak cukup matang untuk memikul tanggungjawab ini, maka kita tuntut kerajaan segera melaksanakan langkah-langkah drastik untuk mematangkan mereka dalam tempoh yang terdekat ini. Ndak seribu daya, tak ndak seribu dalih. Ini termasuklah memasukkan sukatan apresiasi demokrasi seawal usia 16 tahun. Mereka ini harus diajar tentang pentingnya mengundi. Harus diajar dan mengenal apa yang dimaksudkan kerajaan yang baik. Harus diajar apa itu parlimen dan tanggungjawabnya. Mereka mesti dididik untuk menilai menjadi ahli parlimen atau wakil rakyat yang baik. Mampu berhujah dengan tertib dan mampu melaksanakan tugas serta tanggungjawab di tempat masing-masing. Majlis mengalungkan kehadiran Selamat Yang datang. Berhormat Presiden UMNO Malaysia, Selamat datang. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi ke Majlis Persidangan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia dan Setiausaha Agong UMNO Malaysia. Dipersilakan. Thank you, sir. Anak muda tidak boleh terima bagaimana memilih wakil rakyat yang mewakili mereka. Tetapi apabila sudah menang, senang lenang bercuti berbulan-bulan di luar negara. Di bawah BN, cerita seperti ini tak pernah kita dengar. Hanya di bawah PN saja ini boleh berlaku. Inilah bukti kerajaan ini adalah kerajaan paling lemah dalam sejarah. Mereka tak berani berbuat apa-apa pun terhadap orang parti mereka yang lari dari tanggungjawab sebagai ahli parlimen. Tidak pernah dalam sejarah seorang timbalan menteri boleh menjadikan sebuah kerajaan sebagai tawanan politiknya kerana hanya satu kerusi yang dimilikinya boleh mengugut kedudukan mereka yang berkuasa. Sidang saudari, sidang perwakilan, saudari-saudari, adik-adik puteri yang saya sayangi di dalam dewan dan di luar sana. Anak muda juga mesti dididik bagaimana kerajaan yang baik itu mesti mampu melaksanakan janji-janjinya. Setiap janji mesti dikemukakan dengan cara pelaksanaannya. Anak muda mesti diajar membezakan apa itu politik populis dan apa itu politik bertanggungjawab. Zaman bagi aku kuasa dulu, nanti tahulah apa yang aku nak buat, sudah berakhir. Anak-anak ini mesti dididik tentang bahayanya politik khianat dan politik dedalu ini. Bersedialah untuk hadapi PRU. Kita tidak tahu bila PRU akan diadakan. Tapi kita mesti bersedia. Tanggungjawab puteri mengendalikan sistem maklumat data pengundi kita. Kita juga diamanahkan untuk mengendalikan penyelidikan bagi memahami sentimen dan perilaku pengundi. Kita laksanakan tanggungjawab ini sebagai amanah besar untuk parti dan negara. Jangan risau sekiranya ada orang berkata, kita tidak boleh memenangi hati pengundi sekiranya kita bukan kerajaan. Formula ini semua dah tak boleh pakai. Ingatlah dulu pun kita dalam kerajaan, kita tak menang. Dulu pun sewaktu berkuasa kita kalah. Tapi ingat, jangan lupa dalam 7 PRK yang lepas, walaupun kita bukan kerajaan, kita boleh menang dengan cemerlang. Zaman dah berubah. Menjadi kerajaan tidak menjamin kemenangan. Dulu kelebihan menjadi kerajaan ialah penguasaan media massa dan instrumen
pemberi maklumat. Kerana orang hanya bergantung kepada TV1, TV2 dan TV3 serta radio dan akhbar yang dikuasai oleh kerajaan. Itu zaman 2G, okey? Zaman wayang pacak. Zaman pakai kamera Kodak lagi. Zaman orang naik bas. Ini zaman 5G lah. Zaman 5G. Zaman Food Panda lah. Zaman Netflix. Zaman Spotify. Tape recorder ni dah tak boleh ada lagi, dah tak laku dah. Nak cari CD pun dah tak jumpa dah. Orang dah boleh buat Facebook live sendiri. Orang dah boleh jadi penyiarnya sendiri. Orang dah boleh buat studio sendiri dan cari pengacara sendiri. Orang dah boleh tentukan siapa tetamunya sendiri. Tak perlu lesen pun. Kerajaan tak boleh kawal. Orang tak baca akhbar dan tonton TV untuk dapatkan maklumat. Maklumat diperolehi secara real time melalui peranti masing-masing ataupun device di tangan masing-masing. Beza kerajaan dan bukan kerajaan sudah terlalu nipis. Senipis kulit bawang. Kalau kita semua tahu menggunakan segala teknologi dan peralatan yang ada di tangan kita sendiri, kita tidak akan takut. Walaupun kita tidak berada dalam kerajaan, kita boleh menang dan bentuk kerajaan baru. Puteri mesti berada di barisan paling depan dalam menentukan senjata baru ini. Dalam menggunakan semua senjata baru ini. Namun, kita juga perlu waspada. Mungkin ada musang berbulu ayam di kalangan kita. Sel kanser ni biasa bermula dengan satu titik je. Kalau tak dirawat, ianya akan jadi parah dan terus menjadi parah. Ini perlukan rawatan kemoterapi, bos. Perlukan rawatan kemoterapi ataupun buang terus bahagian terlibat. Harus berani mengambil tindakan tegas. Jika tidak, ini akan merebak, memudaratkan dan membawa maut kepada kita. Awas, ular tetap ular. Bersalinlah kulit berkali-kali pun ia tetap adalah ular. Puteri ingatlah. Ingatlah kita. Puteri dianggap paling mudah menjadi mangsa untuk dibelit, untuk ditelan ular-ular ini hidup-hidup. Sebab itu, kita mendesak parti mengenal pasti siapakah ular-ular ini dan kita ekspor mereka ke sebelah sana. Biarlah ular-ular ini belit. Biarlah ular-ular ini telan orang di sebelah sana. Setuju semua? Sidang saudari, adik-adik puteri yang Kak Ida kasihi sekalian. Tanggungjawab kita, pergerakan Puteri UMNO, ialah untuk terus memupuk nilai-nilai politik yang murni. Membina kepimpinan di kalangan kita, kukuhkan perpaduan kita, sama ada kita bersama MN ataupun terus berdiri sendiri. Manusia boleh merancang, akhirnya Tuhan menentukan. Rakyat pintar untuk menilai dan memilih. Terpulanglah kepada kita untuk meyakinkan rakyat tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk mereka. Bersama dengan Parti Keramat ini, untuk kita bina avatar baru, bertunjangkan keikhlasan kita untuk agama, bangsa dan negara. UMNO tidak boleh dilihat bermasalah, kerana UMNO sepatutnya menjadi penyelesai kepada masalah. Kita mesti yakinkan rakyat, pelaburan besar untuk masa depan negara ialah memastikan UMNO kembali menjadi tunggak kerajaan. Kita pernah buktikan dan kita akan terus membuktikannya lagi. Kita terus menjadi ejen perubahan dalam masyarakat. Dalam masa yang sama, kita terus prihatin terhadap mereka-mereka yang memerlukan. Adik-adik yang Kak Ida sayangi sekalian, Kak Ida juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rakan-rakan yang bersama-sama dengan Kak Ida dalam kerja-kerja amal.
termasuklah membantu mangsa banjir, termasuklah menyantuni mereka yang terkesan akibat COVID di seluruh negara. Terima kasih Puteri Pahang. Terima kasih Puteri Johor. Terima kasih Puteri Perak yang membantu misi banjir baru-baru ini. Terima kasih Puteri Penang. Terima kasih Puteri Melaka. Terima kasih Puteri Kelantan yang bersama dengan kaedah mendekati mahasiswa di negeri masing-masing. Terima kasih Puteri Selangor. Terima kasih Puteri Kedah. Terima kasih Puteri Wilayah. Terima kasih Puteri Negeri Sembilan. Terima kasih Puteri Perlis. Terima kasih Puteri Terengganu yang bersama-sama Puteri Malaysia mendekati rakyat semasa pandemik COVID tempoh hari. Terima kasih Puteri Sabah dan seluruh puteri dari Semenanjung yang turut bersama-sama berjuang di PRN Sabah. Kak Ida sayang semua. I love you all. Selamat datang Datuk Seri Najib. Majlis menganggarkan kehadiran Posku ke Dewan Persidangan. Inilah pergerakan puteri. Kita tidak menuntut untuk memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan ataupun GLC. Namun, kehadiran kita dirasai di mana-mana. Kerana inilah UMNO. Kita akan terus bersama Presiden, akan terus bersama parti yang bergerak dan berjasa bukan hanya ketika berkuasa. Tanpa kuasa pun kita berada di mana-mana. Semuanya atas keikhlasan, semuanya atas tanggungjawab, atas cinta kepada negara dan bangsa. Pergerakan puteri akan terus bersuara lantang demi survival UMNO. Kita perlu sedar, dulu mereka hina UMNO, tetapi sekarang mereka harap UMNO bersama mereka. Mereka kata UMNO sudah rosak, tapi sekarang mereka terhege-hege nak menagih sokongan UMNO. Kita tak perlu pening-pening. Tak payah pening-pening nak layan kerena mereka. Fokus kita terus perkuatkan parti. Terus tarik sokongan atas pagar. Anak-anak muda jangan dilupakan. Kita betulkan persepsi negatif netizen kepada UMNO. Paling penting, agenda bantu rakyat, santuni rakyat, faham denyut nadi rakyat. Itu yang kita utamakan. Sampai masa kita rentap, sinsing lengan, marah ke gelanggang, biar rakyat tentukan logo mana menjadi pilihan. Okey. Apa guna kebok di ladang kalau tidak berisi padi? Apa guna puteri berjuang kalau tidak berani mati? Puteri gempar! 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 Sekian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Ketua Puteri atas ucapan yang sangat membangkitkan semangat kita semua. Maka benarlah kata pepatah Melayu, pilih pemimpin yang berani menahan uji, setia tahan dicuba, taatnya tahan dilipat. Tegaknya pada yang hak, duduknya pada yang elok, berbekal pada yang halal, berpetua pada yang berfaedah, berwasiat pada yang bermanfaat. Dan Yang Berbahagia Datuk Zahida telah membuktikan semuanya. Alhamdulillah.